Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah tetamu Allah di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas kurniaan dan inayahnya memberi kesempatan kepada kita untuk berada di rumah Allah ini di hari Jumat ini, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan di antara tanda-tanda kelebihan dan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya seseorang itu lagi lama dia berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, lagi banyak pahala dia dapat. Jadi tahniah kepada para jemaah yang dapat datang daripada orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang awal untuk berada di rumah Allah ini untuk menunggu solat Jumaat Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu segala hari, yaitu hari Jumaat, hari yang paling mulia. Dan tidak ada banyak hadis yang menceritakan melainkan banyak tentang kelebihan-kelebihan hari Jumaat. Di antara kelebihan-kelebihan besar yaitu orang itu datang awal menunaikan solat Jumaat dan berada di rumah Allah ini sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang sangat-sangat besar. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sementara menunggu untuk solat Jumaat, izinkan saya untuk memberi sedikit tadabbur dalam surah Al-Quran ini. Jadi para jemaah boleh lihat dalam surah Az-Zumar, yaitu surah Az-Zumar muka surat 464, juzuk yang ke-24. InsyaAllah kita sama-sama tadabbur ayat ini daripada ayat 53 sampai ayat 61. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di antara cabaran dan gangguan pada kita sekarang ini ialah satu sifat yang ada pada diri saya terutamanya, dan mungkin para jemaah semua, yaitu sikap bertangguh. Dalam bahasa Arab panggil at-taswif. At-taswif ini nanti dulu. Kita kata, sebahagian orang dia kata, kenapa tak baca Quran lagi sekarang? Dia kata, tunggu nanti Ramadan, nanti saya nak khatam. Kenapa tak pergi lagi solat berjamaah sekarang? Tunggu dulu, nanti malam pertama di bulan Ramadan saya akan penuh solawat masjid. Itu kata-kata itu sering. Kalau perkara dunia pun ada juga. Nantilah saya nak pergi menziarah orang sakit, sedar-sedar dia dah meninggal. Dan tunggu ini adalah satu sikap yang ditanamkan oleh syaitan supaya hamba-hambanya itu tidak melakukan ibadat. Contohnya kita kata nanti satu minggu kita nak baca Quran, tetapi bila sampai di satu saat yang kita dijanjikan itu, maka suatu perkara lain pula yang datang menyibukkan kita. Tunggu dulu, akhirnya tidak ada kesempatan. Itulah yang ada kebanyakan kitanya ialah at-taswif. Sebab tu banyak dalam ayat-ayat Quran Allah menceritakan bagaimana penyesalan-penyesalan yang diceritakan dalam Al-Quran tentang yang berlaku pada hamba-hamba Allah ini. Sebab Al-Quran ini banyak menceritakan perkara yang di hari kiamat nanti. Jadi Allah dah paparkan, Allah dah bawa mari kisah-kisah penyesalan yang akan berlaku kepada hamba-hamba Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti. Contohnya dia nak kembali lagi ke dunia. Ahli kubur yang berada dalam kubur itu, dia kalau boleh nak bangkitkan, nak ke dunia ini, hanya satu tasbih pun dah cukup, ataupun nak satu rakaat pun dah cukup. Tetapi waktu itu waktu yang tidak ada pulang lagi. Sebab itu dalam hadis banyak diceritakan tentang bagaimana penggunaan waktu itu. Sebab
yang dah lepas tak akan kembali lagi. Kita dah sekarang ni dalam 2022 nak pada 2023. Saat ini, di hari Jumaat ini, waktu ini dan di minggu depan tak akan sama lagi dah. Sama ada kita boleh masih berada di dunia ini ataupun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kisah-kisah yang kita dengar daripada orang yang meninggal di Kelantan, meninggal 2 orang, dia berjalan-jalan, dia banjir, terkena rejatan elektrik dan sebagainya. Itu tidak ada diduga oleh seseorang itu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanim khamsan qabla khamsin, rebutlah peluang 5 sebelum datangnya 5 perkara. Yang last sekali, hayataka qabla mautika, kehidupan kamu itu sebelum datang kematian. Jadi modal yang kita ada sekarang ini, peluang yang kita ada sekarang ini adalah kehidupan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kematian itu tidak didasarkan kepada umur, dan kematian itu tidak didasarkan kepada sakit ataupun sehat, tetapi ajal, ketetapan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ini mana rombongan. Rombongan ini pasukan, di antara kita ada 2 rombongan sahaja di hari akhirat nanti. Sama ada kita termasuk dalam rombongan yang bersesak-sesak untuk masuk surga ataupun rombongan yang untuk menuju ke neraka. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita termasuk dalam rombongan-rombongan yang untuk masuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang 53 ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul. Jadi Allah kat sini memanggil seseorang yang melakukan dosa, tidak melakukan wahai pendosa, wahai penjenayah, wahai orang yang tak dengar, wahai orang yang degil. Tak. Allah kata ya ibadi, ya ibadi. Allah membahasakan diri dia kepada kita hamba, dan tidak ada lagi title yang paling besar sekali adalah title hamba Allah, Abdullah, rumah Allah, Baitullah. Baitullah, rumah Allah, Kitabullah, yang diattachkan, yang distandarkan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada jadi mulia. Rumah Allah ini yang paling mulia sekali, yang banyak kelebihan-kelebihan yang kita duduk sini dan kita iktikaf sini, itulah Baitullah yang distandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi allazina asrafu, yang melampaui batas, yang mananya yang telah melakukan satu gelincir, yang telah melakukan suatu perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La taqnatu. Di syaitan ini, syaitan ini adalah satu-satu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh dia boleh menghidup apa keinginan saya, apa yang dia akan menghasutkan saya ini mengikut apa yang saya inginkan. Kalau seseorang itu dia minat satu benda, syaitan akan pergi bawa satu benda tu yang sesuai dengan keinginan dia, dan dia akan kembangkan dia itu daripada situ. Contohnya orang tu suka perkara-perkara yang contohnya suka kepada melancong, dia akan bawakan satu benda itu yang sesuai dengan kita dan akan dikembang-kembangkan dengan kita dalam hati kita. Dan di antara syaitan juga, dia memasukkan dalam badan kita, masukkan dalam keadaan was-was, dan dalam keadaannya kita berduka cita, stres. Bila kita dah stres, kita dah rasa sekabut, kita dah tak ada malas, kita tak ada mood lagi dah. Nak ibadat pun tak mahu, nak baca Quran pun tak mahu, malah nak makan pun tak mahu, nak bercakap pun tak mahu. Pakai isyarat saja. Ya. Tak nak dah cakap, sebab dia masuk dalam simptom al-hazan. Bila al-hazan itu, sebab itu kita dalam doa kita kata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalbatid daini wa qarr rijal. Sebab itu syaitan dah masuk dalam keadaan
serabut, stres, apa panggil kemurongan, dan bila kemurongan itu dia dah dibawa, diulih oleh syaitan sampai dia mengambil tindakan yang besar dan dia tak kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia dah dihanyut dalam keadaan syaitan ini. Sebab itu syaitan ini, dia seseorang itu bila melakukan kesalahan, dia apa panggil meneruskan seseorang itu supaya melambatkan. Jangan berlaku bertobat, jangan kamu bertobat lagi, tunggulah dulu, nantilah sampai kamu tua, atau kamu pergi Mekah, kamu pergi umrah, atau tunggu bulan Ramadan, atau tunggu apa-apa benda lah yang mentakhirkan, melambat-lambatkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan kesalahan ini biasa, manusia ini lakukan kesalahan, khata'un, terbuka kepada melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang memohon maafan. Macam kita buat salah dengan isteri ataupun dengan sesiapa, buat salah, tersalah, tapi yang paling penting sekali meminta maaf kepada yang kita buat salah itu. Jadi begitu juga orang buat salah kita, dia datang dengan kita, minta maaf cik, saya terlanggar kereta cik, saya tak nampak saya di sini. Kalau dia melanggar, dia belah macam tu, langgar lari je, ada suatu benda yang besar. Jadi besar. Jadi bila orang datang minta maaf, macam juga orang anak-anak bersalah, minta maaf ayah, saya tersilap, saya tak buat lagi, saya ulang, saya tak nak buat lagi dah. Nangis-nangis berani, dah tentulah ayah yang kata, tak apa, lain kali jangan buatlah. Kan? Allah lebih daripada itu lagi. Allah lebih daripada itu kasih sayang. Sebab itu Allah kata, ya ayyuhallazina asrafu la taqnatu, jangan kamu yang putus asa min rahmatillah, rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Jadi kenapa kita nak sempitkan rahmat Allah luas? Sebab itu syaitan kata, kalau kamu buat ibadat pun kamu belum tentu dimaafkan, belum tentu kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia was-was ganggu macam tu. Dan sekali dia pun pening, bela, tak berminat sangat dah. Sebab itu bila kita kata rahmatullah sangat luas, kita ada banyak dengan cerita-cerita kan, orang yang bunuh 100 orang pun Allah, rahmat Allah, mana sekali tidak melakukan syirik. Sebab itu syurga neraka ni bukanlah mudah untuk kita melabelkan ataupun meletakkan satu benda ini. Sebab syurga ni adalah luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam satu hadis mengatakan, sewaktu Allah menjadikan dunia ini, Allah menjadikan peruntukan 100 rahmat. Tetapi di dunia ini, sewaktu kita berada sekarang ini, kita kasih kepada saudara kita, kita kasih kepada anak, binatang, kasih hanya kita menggunakan satu package, satu rahmat saja. Meninggal lagi 99 lagi itu rahmat daripada di hari akhirat nanti. Ya. Sebab itu kita kata Allah yarham, semoga Allah, assalamualaikum warahmatullah, segala puji bagi Allah dan rahmat, orang bagi salam. Jadi orang bagi salam kita tak jawab, ataupun assalamualaikum warahmatullah, orang yang bagi rahmat itu rahmat yang sangat-sangat besar. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampunkan segala dosa-dosanya, illa syirk, melainkan syirik saja yang Allah tidak mengampunkan. Dosa-dosa lain yubdilul hasanati hasanat. Kalau seseorang itu melakukan kesalahan-kesalahan, dia kena buat baik. Dia kena buat baik-baik, semoga dengan kejahatan itu, kebaikan itu, kejahatan dia buat digantikan dengan ditransfer kepada jadi hasanah, jadi kebaikan, sebab dia menyesal dan bertaubat. Innahu, sesungguhnya ditambahkan wal ghafurur rahim, Tuhan yang sangat ghafur, sangat mengampun, ar-rahim, sangat mengasihi. Bila dia mengampun, dia kasihan. Jadi bila dia kasihan kat kita tu, dia ampunkan kita. Dan kita, bumi mana tak ditimpa hujan kan, kesalahan yang apa yang kita kesalahan. Khairul khata'un, sebaik-baik yang orang melakukan kesalahan, at-tawwabun. Malah orang yang dibelenggu macam tu, orang yang sakit contoh. Orang yang sakit dia rasa macam sedih. Tapi bila dia saat dia sehat, dia segar, dia rasa nikmat sangat besar sekali. Begitu juga orang yang macam tak dia selalu buat salah. Bila dia buat salah, tapi dia boleh return balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia loncatkan itu lebih tinggi daripada orang yang tak pernah melakukan kesalahan, sebab dia merasa macam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu melakukan kesalahan itu Allah dah tahu dah, sebab dah Allah
dah sediakan ada package pengampunan sebab manusia melakukan. Bapa kita Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu kesalahan daripada Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi iblis tidak. Iblis bila melakukan kesalahan itu takabur lagi pula, langgar lagi pula. Itu beza di antara kesalahan yang dilakukan Nabi Adam dan kesalahan yang dilakukan oleh syaitan. Ayat ini panjang, kita boleh tadabbur ayat ini. Allah kata dalam surah ini kata wa anibu ila rabbikum. Sebab Allah kata sesungguhnya azab aku sangat pedih. Azab aku sangat pedih, azab aku sangat kuat bagi mereka. Maka oleh itu kamu takutlah dengan aku, takutlah dengan azabku. Allah dah pakai siksaan api neraka ini, bakarannya adalah siksaan yang sangat besar. Maka kamu takutlah kepada aku. Jadi untuk kamu tak kena pada azab aku ini, kamu bertobatlah. Anibu, jangan kamu tutup asa, kamu kembali kepada Allah. Hatta kalau kamu buat kesalahan macam mana pun, ada as-sama, dosa-dosa kamu ni sebanyak sampai ke langit pun, ataupun dosa-dosa sebanyak buih di laut sekalipun, ghufranaka dzam, Allah akan mengampunkan dosa kamu dengan astaghfirullahalazim, 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 memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi baik itu sangat-sangat mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaitan sentiasa blok laluan itu dengan bertangguh-tangguh. Semua dia nak, saya pun nak balik, saya pun nak hijrah, tapi kalau saya hijrah nanti saya tak dapat job ke, ataupun saya tak dapat apa. Jadi gangguan-gangguan itu. Sama juga orang-orang Kristian, orang itu mereka percaya kepada Islam itu adalah agama hak, tapi mereka kata kalau mereka masuk Islam, boleh tak dia stay dengan keadaan kekayaan dan mewah itu, boleh tak? Takut dia masuk Islam nanti dia miskin. Dia miskin, siapa nak bantu? Dia macam tu lah. Maka dia kekal dalam keadaan agama itu disebabkan nak mewah itu. Wa anibu ila rabbikum, Allah kata, Allah merayu lagi supaya kamu tu tidak dalam keadaan dosa dan kamu tidak dalam disiksa oleh Allah. Wa anibu ila rabbikum, Allah kata, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wa anibu ni inabah ni rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan kamu menyerahlah diri kepada kamu Allah. Maknanya serah diri. Kalau kita serah diri ni, saya serah kepada awak untuk wakil. Tapi kita serah pula, kita tak percaya pula. Kita serah kat dia, tapi kita kata dia percaya kat dia ni. Kita ada wakil kat dia, tapi kita tak percaya. Tapi kepada Allah tak. Bila kita serah di Islam ini maknanya menyerah diri, taslim, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain lagi, tidak ada ragu-ragu lagi. La raiba, tidak ada ragu kekuasaan Allah dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Maka tidak ada ragu, tak ada confusion. Maka sekarang orang masih lagi confused. Boleh ke Allah ni berkuasa ke? Allah ni betul ke? Macam tu. Masih lagi diragu-ragukan, dimainkan oleh syaitan tu, meletak was-was kepada kita. Sebelum min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Kamu kembalilah kepada Allah sekiranya kamu berdosa, sekiranya kamu melakukan salah. Inabah, kembali rujuk kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, dengan solat, dengan baca Quran, dengan memperbaiki diri apa yang ada tu, buang-buangkan semua, dan aslim, dan serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala segala kehidupan kamu. Min qabli, sebelum datang apa dia? Al-azab. Summa la tunsarun, kemudian kamu tak dapat dibantu lagi dah. Bila azab Allah di hari akhirat nanti, tidak ada siapa yang boleh membantu. Yauma yafirul mar'u, seseorang itu akan lari daripada anak dia, daripada isterinya. Mereka yang datang min atabi qalbin salim, dengan amal-amal yang soleh. Itu kita tahu di akhirat tidak ada siapa. Kat dunia ni pun orang tak bantu juga sebenarnya. Kita nak minta bantu orang tu susah, apatah lagi di akhirat semuanya melarikan diri daripada masing-masing. Anibu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melengah-lengah, sebab kita tak tahu ajal saya bila, kan? Tak tahu. Ajal itu tempoh, expiry date kita tu kita tak dapat tahu. Ajal ni mana tempoh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu Allah al-ghaib, perkara-perkara yang gaib yang kita tak tahu bila ajal itu datang.
wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran daripada Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedari. Kan kebanyakan kematian ini, kematian datang dalam keadaan fujatan, emergency. Kita tanpa kita bersedia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsana, sebaik-baiknya, kan? Ma unzila ilaikum min rabbikum. Al-azab itu kebanyakannya datang terkejut-kejut. Orang pergi buat camp, tiba-tiba datang tanah slide. Orang yang berjalan tiba-tiba kemalangan. Wa antum la tashkurun. Kamu tak sedar bila kematian itu datang. Sebab apa? Sebab itulah Allah kata benda ni akan berlaku. Ayat yang ke-56 Allah kata, antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Sebab apa? Sebab apa kena ikut kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut jadi macam mana? Ayat ini kata, agar tidak ada orang yang menyatakan alangkah besar penyesalanku di atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mempermain-mainkan agama Allah. Ya hasrat. Sebab apa? Ahli syurga pun ada penyesalan. Ahli syurga pun ada penyesalan. Kalaulah aku banyakkan sikit ini, pasti aku akan dapat darjat yang lain. Kalaulah aku buat sini sikit, kalaulah aku banyak baca Quran, aku akan duduk di tempat yang lain, status yang lain. Sebab itu seseorang itu akan dibangkitkan mengikut bagaimana tahap pembacaan Al-Quran dia, walaupun dia masuk dalam syurga. Jauh berbeza-beza di antara langit dan bumi, dan satu darjat satu darjat. Ya hasrata, ya hasrah ni maknanya hari penyesalan. Hari kiamat ni adalah hari penyesalan. Apatah lagi orang-orang kafir, mereka lagilah banyak penyesalannya. Dan orang-orang kafir, dia akan berkata penyesalan-penyesalan itu, yang ayat yang ke-57 dia kata, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula, agar tidak ada yang berkata, sekiranya Allah dah cakap awal-awal, beritahu awal, kamu kena buat macam ni. Kalau kamu tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di hari akhirat nanti kamu akan jadi macam ni. Jadi macam mana? Dia kata, sekiranya Allah memberi aku petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadani, kalaulah aku dulu dapat petunjuk. Kalau kita kata muda sekarang, kalau dia tak apa, kalaulah saya beli tanah itu mesti saya dapat jual. Itu dunia boleh kita kata. Tapi kalau di akhirat, hadani, kalaulah dulu aku dapat petunjuk, kalaulah aku tak berkawan dengan orang macam tu, kalaulah aku tak terjumus dengan macam tu. Muttaqin, dia nak jadi muttaqin, tapi dah hari ni hari dah tidak ada lagi dah. Ataupun dia kata au takuna hina taral azab, ataupun waktu dia tengok azab Allah ni, lau anna li karatan, kalaulah Allah beri ulangan lagi, boleh aku repeat balik dunia itu, fa aku minal musani, pasti kalau aku boleh balik nanti aku akan jadi orang yang baik. Tapi kalaulah saya boleh balik sekolah rendah nanti, saya akan belajar bersungguh-sungguh, nanti dapat IPSA, SPM tinggi. Tapi sekarang dah tua, mana boleh buat lagi dah. Tamanna ya laitani, mana cita-cita yang tak mungkin berlaku, impossible. Cita-cita yang tak boleh berlaku, saya nak balik jadi muda, saya nak balik jadi belajar sekolah rendah. Ataupun seorang kita sekarang nak balik jadi muda, impossible. Cita-cita yang tak boleh. Ya laitani kuntu turaba, cita-cita sia-sia saja, just ungkapan sajalah. Kalau boleh saya pun tak nak macam itu. Tapi dah nothing, tak boleh dah. Hina taral azab, lau karrah ni ulangan, fa aku dan pasti aku akan jadi orang yang buat baik, pasti. Tapi Allah kata, muka ni dah tahu dah. Muka ni dah tahu dah. Allah kata dah tak boleh lagi dah. Allah dah tahu dah. Walau ada ayat kata, walaupun macam kamu tidak akan kembali lagi dah, seperti biasa. Macam orang bagilah kata, saya bagi job sebulan, di bulan 1 bulan dia tak buat, tak apa, bagi sebulan lagi, bagi sebulan lagi pun dia tak buat. Dia lebih style itu juga dia macam tu. Jadi kalau dunia lah, kalau kita kata nanti bulan Ramadan nanti saya akan jadi baik-baik, saya akan jadi khatam Al-Quran, saya akan terawih, tapi bila sampai Ramadan dah berapa kali Ramadan dah. tak lagi. Jadi insya-Allah Ramadan ni kita bercita-cita tinggi besar lah. Semoga cita-cita dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cita-cita saja, usaha dan doa insya-Allah. Sikit lagi. Sebelum
berubah sikit lah. Bala, Allah kata, qad ja'atka ayati fakazzabta wastakbarta wa kunta minal kafirin. Allah jawab pada orang, sesungguhnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi aku dah bagi dah keterangan-keterangan, dah explanation banyak dah aku jelaskan kepada kamu, datang pada kamu, tapi kamu mendusta, malah kamu menyombong diri daripada termasuk kamu dalam orang-orang yang kafir. Sebab di antara benda-benda yang menghalang itu mendusta. Orang cakap kita tak percaya, dan bila kita tak percaya, kita takabur. Takabur inilah yang sangat-sangat punca yang menjadikan iblis itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dia adalah dijadikan daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Takkan aku nak tunduk kepada dia? Aku dah lebih tahu lagi pada dia. Aku dah lebih mana nak? Setakat ni aku tak nak terima. Ini fakazzabta wastakbarta wa kunta minal kafirin. Dengan berdusta dan takabur itu dia jadi orang kafir. Kafir di mana? Dia ingkar pada. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazabu ala wujuhihim muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Di hari kiamat kamu akan tengok, di hari kiamat nanti kamu akan tengok orang-orang yang berdusta ni, wujuhum muswaddah, muka-muka mereka hitam legam seperti malam. Mana kita akan tengok di antara dua muka, sama ada yang shining ataupun yang terus hitam legam. Jadi sebab itu bila kita mengambil wuduk ni, kita kata, ya Allah, putihkanlah muka, putihkanlah muka aku. Wuduk-wuduk ni, walaupun seorang tu handsome tak handsome bukan kepada muka dia, tapi dia ada shiny, dia nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok muka ganas, muka tak ada shiny ni, mana wujud orang yang muswadah. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita sinaran kulit kita yang tak berbuat handsome ini dapat menyinari, ada nur di hari kiamat nanti dengan kesan-kesan wuduk, kesan-kesan wasap kita mengambil wuduk daripada di dunia nanti. Sebab itu kita ambil wuduk tu seolah-olah kita dah rasa dah panik dah. Bukan ambil wuduk, sebab itu makruh mengambil wuduk sambil sembang-sembang, sambil nyanyi lagi lah kan, sambil sembang-sembang, mana seolah-olah kita dosa-dosa yang keluar daripada muka, semua daripada kuku dan sebagainya. Wa yaumal wujuh muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Alangkah tidakkah jahannam itu maswal, tempat pada orang-orang yang takabur. Takabur ini dia mana dia tak rasa macam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah kata wa yunajjil ladzina taqaw, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka tidak sentuh di azab dan tidak bersedih hati. Wa yunajjil ladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su', dan mereka tidak disentuh, nak sentuh pun tak ada kejahatan apapun. Wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak lagi sedih duka kita. Sebab di dunia ni mereka dah sedih takutnya, tapi yang salah lagi di dunia ni bergembira sangat, happy sangat, tidak rasa kesedihan, maka di akhirat nanti dia bersedih. Kan? Orang yang enjoy sangat, tak ingat akhirat. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazati la yamassuhum su' wa la hum yahzanun, dan mereka ini tidak disentuh oleh sebarang kesedihan dan kesusahan, dan mereka adalah. Jadi di saat-saat kita tak lama lagi nak menyambut Ramadan nanti, makin sama-sama kita menanamkan semangat kita supaya kita tidak masuk dalam pada orang-orang yang taswif, iaitu orang-orang yang menyesal dalam keadaan yang tidak ada. Dan selagi kita masih hidup diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi itulah pintu taubat terbuka, selagi itulah kita mempunyai peluang yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata, sesiapa yang berselawat kepadaku, sesungguhnya selawat itu dibentangkan kepadaku di hari dibentang kepadaku. Maka sahabat berkata, bagaimana kamu nak bentangkan salamku ini sedangkan kamu dah wafat? Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Allah mengharamkan jasad malaikat para nabi ini daripada dimakan di tanah. Maka kita yakin dengan hadis ini, kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
temponya ialah sebelum masuk maghrib. Kita perbanyakkan selawat kepada Allah. Sebab dengan banyak berselawat itu kita dapat dua satu kelebihan, iaitu satu, tukfi ham, dihapuskan segala kesedihan, kedukaan, apa cita yang kita lakukan itu. Segala kesedihan, al-hazn, ham di mana satu kebimbangan, satu kesedihan, kesusahan, kan. Satu lagi, wa tughfiru dzam, dan diampunkan segala dosa-dosa. Jadi semoga kita berada di hari Jumaat ini hari yang dipenuhi dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi sama ada kita sedar atau kita tak sedar, jemaah itu berlalu begitu sahaja tanpa ada dah jemaah ada jemaah macam-macam. Tidak ada rasa kebesaran yang perlu diambil daripada kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan sedikit pengasihan ini untuk memberi kesedaran kepada diri saya khasnya, dan untuk memberi kepada kita supaya kita tidak berlengah-lengah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah bertaubat, astaghfirullahalazim. Sesungguhnya Nabi Muhammad kata dia bertaubat kepada, beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali ataupun 100 kali. Apatah lagi kita yang para jemaah dan yang sentiasa tak terdedah, tak terselamat daripada melakukan kesalahan ini, dah tentulah memerlukan memperbanyakkan lagi memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyak mungkin, dan bersegera kita kepada maghfiratan, kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ini saya mohon kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang yang soleh insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.